السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى قبور ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم أجمعين. شول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا مرزوقين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أمسينا على الفطرة الإسلام وكلمات الإخلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملتنا أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علم وناور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid Jami' Bukit Pasir serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal. Yang dihormati barisan para alim ulama. Yang dihormati tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah murniakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, ya. Semoga nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita
Mudah-mudahan kita dapat gunakan, manfaatkan pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi dipanjangkan umur dalam keimanan. Banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya amalan itu dilihat pada pengakhirannya. Ya. Mudah-mudahan tuan-tuan, sepanjang kita hidup dalam keadaan beriman dan bertakwa, melakukan amal soleh sehingga istiqamah, mudah-mudahan sehingga di akhir hayat kita, mati kita juga, kita banyakkan berdoa semoga dalam keadaan beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini, ya, marilah kita sama-sama, bukanlah saya nak mengajar tuan-tuan jauh sekali, untuk mengingat di antara satu sama lain, iaitu berkenaan 4 perkara yang boleh menaikkan darjat seseorang itu di dunia maupun di akhirat. Ya. 4 perkara yang boleh menaikkan darjat seseorang itu ataupun kedudukan seseorang itu di dunia, apatah lagi di alam akhirat. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Diceritakan tuan-tuan, ada seorang lelaki bertemu dengan seorang alim ulama, seorang ahli sufi yang terkenal, iaitu dalam ilmu tasawuf terutamanya, iaitu Al-Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ya, Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang mana ada seorang lelaki ni bertanya, wahai Tuan Imam, saya ni ada seorang lelaki, ada seorang saudara, dalam masa hidupnya dia ni bukanlah orang yang terkenal. Ya. Dalam masa hidup ni dia orang biasa-biasa je. Ya, tak ada jawatan pun ibaratnya lah ya tuan-tuan. Dekat masyarakat dia tak ada jawatan, bukan ketua kampung, bukan wakil rakyat, bukan menteri besar, jauh sekali lah tuan-tuan. Bukan tuan imam, bukan pendakwah, bukan naik kadi, bukan jawatan kuasa masjid. Orang biasa-biasa. Namanya pun tak masyhur. Ya. Banyak orang tak kenal. Tapi Tuan Imam Junaid Al-Baghdadi ni ditanya, wahai Tuan Imam, tapi di akhir kematiannya, maksudnya di akhir hayatnya, Allah Ta'ala muliakan. Dia mati pada hari Sayyidul Ayam, penghulu segala hari. Dia meninggal dunia pada hari Jumaat. Kemudian yang mengiringi jenazahnya pun begitu ramai. Ya, ibaratnya dia meninggalnya dekat Bukit Pasir. Dekat Bukit Pasir dia tak ada jawatan apa-apa pun. Orang tak terkenal, tak ada jawatan. Tapi apabila dia meninggal dunia, ramai wong sing teko. Ya. Ninggalin di Bukit Pasir, wong parik Pilal yono, wong tongkang pecah yono, wong batu tujuh yono, wong parik Aji Nur yono, wong parik Yani yono, wong Sri Gading yono. Dine. Wong minyak beku yono, wong Sungai Suluh yono. Ini kalau saya sebut sampai pukul 12 tak habis. Maksudnya daripada mana-mana tempat datang. Ibaratnya kalau tempat parking kereta tu macam dah tak muat lah. Padahal dia orang biasa-biasa je. Masa hidupnya dia tak berapa terkenal. Tapi apabila di akhir hayatnya, ramai orang yang mengiringi jenazah. Ya. Dan tuan-tuan, ditanya wahai Tuan Imam, dan malam masa hidupnya pun tak nampak pun akan kebaikannya. Ya. Tapi apabila dia meninggal, disebut-sebut akan kebaikannya yang dilakukan. Oh, saudara dia ni dalam masa hidupnya ramah orangnya. Saudaranya dalam masa hidupnya dia suka tolong orang. Dia dalam masa hidupnya dia mudah dia suka bersedekah contohnya. Apabila dia tak ada, disebut-sebut akan kebaikannya. Jadi wahai Tuan Imam Junaid Al-Baghdadi, apakah amalan saudaraku itu di akhir hayatnya Allah Ta'ala muliakan, dinaikkan darjat. Walaupun penduduk dunia tak kenal, tapi penduduk langit terkenal.
Para malaikat mengetahui akan kehebatan saudara aku itu. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, dia kata apa? Amalkanlah 4 perkara ini, ya, nescaya dia boleh mengangkat darjat seseorang itu bukan setakat di dunia, malah di alam akhirat. Yang pertama, tuan-tuan, yang boleh menaikkan darjat seseorang itu, saudara kamu itu dalam masa hidupnya, walaupun dia bukan orang terkenal, tak ada jawatan, tapi dalam masa hidupnya dia rajin menuntut ilmu. Dia rajin menuntut ilmu. Sebagaimana dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala memberi darjat orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan diberi berderajat orang yang menuntut ilmu. Bukan setakat di dunia, ya. Kalau dekat dunia pun, contohnya kalau kita kerjalah bahagian perindustrian, ada 3 orang, satu kelulusan ijazah, satu lagi kelulusan diploma, satu lagi kelulusan darjah 6 aja contohnya. Semua ada kelulusan, semua memang bahagian industri. Agak-agak kalau masuk kilang tersebut, siapa yang memegang jawatan yang agak lebih tinggi? Surah barang tentu yang ada ijazah. Mungkin jadi manager ke, yang diploma mungkin jadi supervisor, yang darjah 6 ni mungkin jadi operator biasa. Itu contohlah tuan-tuan di dunia. Tapi tuan-tuan hadirin hadirat, dalam kitab Al-Jawhar Al-Mawhub, ya, di situ dinyatakan satu masa Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah ditanya oleh orang Khawarij. Ya. Ketika itu orang Khawarij ketika itu yang bertanya ni belum masuk Islam. Belum lagi beriman pada Allah dan Rasul. Cuma dia jumpa Sayyidina Ali ni, nek orang Jawa ngomong arek ngetes. Nak uji betul ke Sayyidina Ali ni betul-betul hebat akan ilmunya. Lalu orang Khawarij ni pun bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, antara ilmu dengan harta, mana yang lebih utama?" Ya. Antara ilmu dengan harta, mana yang lebih utama? Kata Sayyidina Ali, kalau kita jawab dua-dua penting. Ya. Tuan-tuan nak pergi masjid ni, ya, perlukan harta tak? Perlu. Kalau naik kereta, kena beli kereta. Dah ada kereta, kena isi minyak tak? Ya, kena isi minyak. Memanglah dua-dua penting. Tapi mana yang lebih utama? Kata Sayyidina Ali, ilmu lebih utama daripada harta. Kerana apa, wahai Ali? Kata Sayyidina Ali, kalau ilmu, dia yang memelihara kita. Dia boleh mencegah kita daripada melakukan maksiat, malah boleh mendorong kita melakukan amal kebajikan. Dia memelihara. Maksudnya ilmu tu boleh memelihara seseorang itu daripada melakukan maksiat, dah senang cerita. Contohnya, kawannya ajak main judi contohnya. Dia ada ilmu, judi itu hukumnya haram. Astaghfirullahalazim. Tak apalah, aku biarlah hidup susah, tapi biar daripada punca rezeki yang halal. Sebab dia ada ilmu. Ya, sebab dia ada ilmu, tuan-tuan. Nampak jalan-jalan, tengok gepeng contohnya. Tengok gepeng, tengok apa namanya, tengok handphone contohnya. Tengok FB, kadang tengok YouTube contohnya. Ada tayangan yang bukan-bukan, yang mendedah aurah. Dia ada ilmu. Astaghfirullahaladzim. Tepat-tepat di skip. Tayangan yang berbentuk maksiat. Sebab dia ada ilmu. Dan dia amalkan. Tapi kalau harta, kata Sayyidina Ali, kita yang pelihara harta tu. Kita kena jaga. Tuan-tuan bawa dompet, cuba letak dekat tepi jalan tu. Biarkan saja. Kemungkinan besar akan hilang. Tuan-tuan naik motor, kunci tinggal aja dekat motor. Kenapa tak ambil? Tawakal. Salah konsep tawakal macam tu. Kena kunci, kena gembok, baca Bismillahirrahmanirrahim, barulah tawakal. Ini kunci biarkan dekat situ, baca Bismillah pun tidak, tinggal tawakal. Tak betul konsepnya macam tu. Kalau kita tak jaga dia, mungkin motor tu akan hilang.
Kan beza? Jadi ilmu lebih utama daripada harta. Ditanya lagi, wahai Ali, antara ilmu dengan harta, mana yang lebih utama? Kata Saidina Ali, ya ilmu lebih mulia daripada harta. Lebih utama daripada harta. Kerana apa? Ilmu ini, kalau kita cari, rajin nuntut ilmu, maka ramailah saudaranya, ramailah taulannya. Contohnya tuan-tuan pergi masjid Bukit Pasir ni ada majlis ilmu. Ini bukan hari ni lah, saya ni bual-bual aja bukan ngajar. Tuan-tuan dapat kenal orang Bukit Pasir, betul? Besok malam ada majlis ilmu dekat Surau Batu Tujuh contohnya. Pergi Surau Batu Tujuh sana. Dapat kenal orang Surau Batu Tujuh. Lusa lagi ada belajar dekat Masjid Parit Bilal. Pergi Masjid Parit Bilal, dah dapat kenal orang Parit Bilal. Tulat, dekat Masjid Sultan Ismail, pergi sana, dapat kenal orang sana. Jadi dengan nuntut ilmu ni, maka ramai kawannya. Macam ibu-ibu hari ni datang. Kenal dengan kenalan-kenalan yang baru mungkin. Tapi kalau orang yang cari harta, banyak harta, kek lokek pula kui, ada harta sombong pula tu, bukan banyak taulannya, maka kata Saidina Ali, banyak seterunya, banyak musuhnya. Ditanya lagi, tak puas hati lagi. Wahai Ali, antara ilmu dengan harta, mana yang lebih utama? Kata Saidina Ali, ilmu lebih utama daripada harta. Kenapa? Sebab apa? Ilmu ini kalau kita sampaikan, dia semakin bertambah. Betul? Contohnya tuan-tuan pandai baca suratul Fatihah. Tuan-tuan dah ada cucu, cucunya tak pandai baca suratul Fatihah. Tuan-tuan ajarkan atuknya, ajarkan cucunya, daripada tak pandai baca suratul Fatihah, cucu kita dapat baca suratul Fatihah daripada apa yang kita ajar. Ilmu yang kita ajar pada kita hilang tak? Tak hilang. Semakin bertambah cucu kita daripada tak tahu kepada tahu dan seterusnya. Tapi kalau harta tuan-tuan dari segi fizikalnya, kalau kita bagi, dia semakin kurang. Saya ada RM10, saya bagi tuan-tuan RM5. Adakah bakinya 10? Sudah barang tentu tidak. Bakinya tinggal 5. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dengan menuntut ilmu inilah tuan-tuan boleh menaikkan darjat seseorang itu. Sebab apa tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah? Syaitan ataupun iblis lagi-lagi, dia paling tak suka hamba Allah ini pergi ke mana. Dia gondeli tenan. Gondeli betul ni. Gondeli ni maksudnya, ibaratnya kita kalau ada isteri, malam Jumaat, yang abang nak keluar lah malam Jumaat ni. Oh, istrinya pegang tangan. Oh, cok lungo bang, oh cok lungo. Neng rumah ngeteh karo aku neng rumah, cuma tu. Kalau orang Jawa, jangan keluar rumah. Duduk kat rumah aja, minum dengan saya. Digondeli tenan orang kayak lungo. Tak dipegang, tak kasih pergi. Ibaratnya syaitan ni dia paling tak suka pergi mana tuan-tuan? Kalau dia bersedekah, pergilah kau. Kau nak qiyamul lail lah. Kau nak pergi umrah, pergilah. Kau nak sembahyang sunat ba'diyah, buatlah. Kau nak bersedekah, sedekahlah. Dia goda juga, bukan tak goda. Tapi satu amalan ni paling dia goda betul-betul. Kalau boleh jangan pergi, jangan lakukan. Ya, ini pergi menuntut ilmu. Kerana apa? Kalau seseorang itu menuntut ilmu, maka seseorang itu dapat mengenal, dapat membezakan mana yang hak, mana yang batal. Mana yang hak, mana yang tidak. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang sah, mana yang batal. Mana yang selamat, mana yang bahaya. Contohnya, seseorang itu bertaubat. Sebelumnya sering tinggalkan solat. Bukan solat sunat, solat fardu pun dia tak buat contohnya.
Lepas tu dia bertaubat. Lepas tu dia bertaubat. Sebab itu di antara syarat-syarat seseorang itu nak taubatan nasuha, sebenar-benar taubat, di antara tanda-tandanya, selain daripada dia tak berhenti maksiat yang dilakukan, dan dia berazam tidak mengulangi lagi maksiat tersebut, dan dia benci terhadap maksiat tersebut, di antara tanda-tanda orang yang bertaubat tu kena rajin menuntut ilmu. Contohnya lah dia nak bertaubat. Sebelum ni dia tak pernah sembahyang sunat taubat. Sebelum ni dia tak sembahyang sunat tahajud. Dah bagus tak sembahyang. Tapi kalau dia tak menuntut ilmu dalam masa taubat, dia sembahyang sunat tahajud, alhamdulillah, buat 8 rakaat. Tapi tak ambil wudu. Sah ke tak? Tak sah. Tidak sah. Kerana apa? Kerana dia tidak ada ilmu berkenaan terutamanya ilmu fiqh. Apakah syarat-syarat sah solat? Hendaklah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu kena ada ilmu. Macam mana nak sembahyang, contohnya fardu zuhur. Kena tahu berapa rakaat, mana rukun fi'linya, mana rukun qalbinya, mana rukun kaulinya. Jadi sebab tu ilmu ni penting. Syaitan tak suka betul. Jadi kalau dia tak nuntut ilmu, dia beramal ibadah, tak ada ilmu, senanglah nak dikacau. Tak dikacau pun kadang-kadang ibadahnya dah tak sah. Tapi kalau orang tu ada ilmu, dia belajar bab ilmu tauhid, dia belajar ilmu tasawuf berkenaan ikhlas contohnya. Mulutnya dia kata, saja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala, lintasan hati. Ya, tapi tiba-tiba hatinya, wah, hari ni aku seronok betul lah sembahyang berjemaah. Tak rugi betul. Rupa-rupanya bakal bapak mertua aku ada kat belakang. Wah, supaya aku dipandang ni bakal menantu yang kaki masjid contohnya. Tiba-tiba detik dia orang berilmu, astagfirullahalazim, dia istighfar berulang-ulang kali. Dia sadar perbuatannya itu adalah salah. Maksudnya ibadahnya tak ikhlas. Dia berusaha nak sehusuk mana yang mungkin, seikhlas mana yang mungkin. Sebab itu tuan-tuan, syaitan ni paling dia tak suka orang yang pergi menuntut ilmu. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan, la yajlisu inda kulli alimin ila alladhi yad'ukum minal khams ilal khams. Jangan duduk mendekati orang alim kecuali yang mengajak kamu dari 5 perkara kepada 5 perkara. Ya, seorang alim ulama ni tuan-tuan, jangan duduk bersama alim ulama yang tidak mengajak 5 perkara kepada 5 perkara. Sebaliknya duduklah bersama alim ulama, orang-orang yang berilmu yang mengajak 5 perkara kepada 5 perkara. Yang pertama, apa kata Rasulullah? Minasaki ilal yakin. Daripada ragu-ragu menjadi yakin. Jangan kita belajar semakin ragu. Sebaliknya guru yang mengajar tu, dia mengajar malah menjadi yakin. Dan yang kedua, minal takbura ilal tawadhu. Daripada sombong menjadi orang yang tawadhu. Kita belajar sepatutnya menjadi orang yang tawadhu. Jangan kita belajar makin jadi orang yang sombong. Sebab tu kalau orang alim ulama yang mengajak pada sombong, tinggalkan. Tapi alim ulama yang mengajak sombong kepada tawadhu, pergilah. Sebagaimana kan ada satu kisah. Seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Tuan-tuan mungkin dah dengar cerita ni. Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni seorang ulama yang di antara seorang ulama yang masyhur dekat Mesir, dekat Al-Azhar. Dia pada masa itu diceritakan dia belajar dan mengajar. Suatu masa Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni tengah ngajar dekat masjid, wongnya ramai sing tekan.
Ulama geledekan tahu tak? Orang Jawa kata ulama masyhur, ada nama lah tuan-tuan Ramai yang belajar. Satu masa, tengah dia nak turun daripada masjid, dia ternampak orang tua ni susun kasut. Ya, macam susun kasut. Kata Syekh Abdul Wahab Sa'rani ni dalam hati. Ni orang Jawa ngomong nyambat dalam hati. Tak mungkin orang tua ni seorang waliullah. Tak mungkin orang tua ni susun kasut ni waliullah. Kan saya dah terangkan yang lepas. Di antara perkara yang dirahsiakan oleh Allah, antaranya waliullah. Siapa waliullah? Allah Ta'ala rahsiakan. Kenapa? Supaya kita tidak memandang hina, memandang rendah kepada orang lain. Itu di antaranya. Jadi, dia terdetik macam tu. Tak mungkin orang tua yang susun kasut ni kekasih Allah. Gitu. Diceritakan Syekh Abdul Wahab Sa'rani ni balik rumah. Ia metuk isteri ni. Ia wesan balik metuk isteri lah. Berkeinginan pula nak bersama isteri. Nak berkeinginan tu. Ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayomi. Ya. Maksudnya nak bersama isteri lah. Lalu kata isterinya boleh. Ya, suami isteri bermanja-manja tak jadi masalah. Boleh bang. Tapi abang kena jadi kuda dulu. Jadi kuda tahu kuda. Suaminya jadi kuda, isterinya naik atas. Ya, pernah buat? Buat baguslah, bergurau-gurau dengan isteri, tak jadi masalah. Rasulullah SAW pun, tuan-tuan, walaupun ketika itu dah berpoligami, Rasulullah sering tidur di pangkuan Sayyidatina Aisyah. Tidur dekat pangkuan Sayyidatina Aisyah. Dengan Siti Khadijah pun sama. Tuan-tuan pernah balik masjid, tidur dekat pangkuan suami, isteri. Seronok adik Ali nanti buatlah ni. Ya. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Syekh Abdul Wahab pun jadi kuda, isterinya dekat atas, macam cerita musang berjanggut lah lebih kurang. Tapi bukan cerita musang berjanggut. Musang berjanggut tu bukan isterinya. Kan? Betul kan? Bukan isterinya kan? Yang ni isterinya, tak jadi masalah lah. Jadi Syekh Abdul Wahab pun jadi kuda. Lepas tu barulah dapat tidur bersama isterinya. Senang cerita berjimat lah, bersetubuh. Yalah, dah penat. Lepas tu buat projek pula tu. Bangun terlewat. Senang cerita bangun terlewat lah. Sekali bangun terlewat, loh, kok wis nak subuh? Ibaratnya kaya ngono lah. Oh, dah nak subuh lah. Jadi si Abdul Wahab Sa'rani ini terus tergesa-gesa pergi ke masjid. Tergesa-gesa pergi ke masjid, takut tertinggal. Takut ahli jemaah tunggu. Dia nak mengimamkan solat. Sampai dekat tangga masjid, jumpa orang tua tu tadi. Yang dia kata, tak mungkin orang tua ni waliullah, kekasih Allah. Orang tua tu cakap apa? Adakah patut seorang alim ulama yang terkenal terlupa mandi junub? Sedangkan yang berjunub tadi, yang bersetubuh tadi tu, siapa yang tahu? Isteri dengan dia, betul tak? Macam mana orang tua tu boleh tahu? Macam mana dia boleh? Adakah dia sekodeng? Dia tak sekodeng. Sudah barang tentu, Syekh Abdul Wahab Sa'rani dia kata, orang tua ini bukan calang-calang orang. Dia boleh tahu yang dia malam tadi bersama isinya, belum mandi junub nak masuk ke masjid. Sejak daripada itu, Syekh Abdul Wahab Sa'rani pun mendekati orang tua tu, orang tua tu namanya Syekh Ali Al-Khawas namanya, tak salah saya. Dia nak menjadi murid kepada Syekh Ali Al-Khawas, orang tua tadi yang dia kata, adakah mungkin orang tua yang susun kasut ni waliullah? Akhirnya jadi guru dia. Kata Syekh Ali Al-Khawas tadi, boleh kau belajar dengan aku? Boleh. Tapi kau buang sahaja kitab-kitab kamu. Tinggalkan kitab-kitab kamu yang kamu karang banyak tu. Barulah boleh belajar dengan aku. Agak-agak kalau kita boleh tak? Dah ngarang kitab. Ramai orang dah baca. Ada follower. Oh, dekat YouTube follower banyak. Macam saya memang tak ada lah. Saya pun follower ke apa.
Tiba-tiba suruh tinggalkan kitab belajar dengan dia. Kalaulah Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni dia sombong, tak nak dia. Bersuara. Kan? Tapi Syekh Abdul Wahab Sya'rani dia tinggalkan berguru dengan Syekh Ali Al-Khawas, tuan-tuan. Jadi kalau kita belajar ni, carilah guru yang daripada ragu menjadi yakin. Yang daripada sombong jadi tawaduk. Yang daripada permusuhan jadi perpaduan. Ya? Dan seterusnya daripada riak menjadi ikhlas. Daripada cinta dunia menjadi seorang yang zuhud ataupun tidak tamak. Sebab itu kata As-Sufyan Asy-Syauri, tuan-tuan, untuk melengkapkan seseorang itu menuntut ilmu, tuan-tuan, kena ada 5 syarat. Ya, barulah ilmu yang dipelajari itu sempurna. Ya, pertama kalau syarat orang belajar, tuan-tuan, pertama kena menang. Kena menang ni, kalau cikgu tu mengajar, kena diam dulu. Nombor 2, ngerungok ke. Ngerungok ke ni maksudnya dengar. Ya. Nombor 3, ngiling ke. Ingat semula apa yang dia pelajari. Contohnya tadi dia ingat tentang apa? Seorang ulama hendaklah mengajar 5 perkara kepada 5 perkara. Contoh. Dia dengar, kemudian dia ingatkan semula. Ya, daripada apa tadi? Daripada ragu-ragu menjadi yakin. Daripada contohnya sombong menjadi tawaduk. Diingat semula. Pertama, diam, dengar, ingatkan semula. Tak cukup, kata As-Sufyan As-Syauri, hendaklah diamalkan akan ilmu yang dipelajari. Diamalkan pun tak cukup. Kalau tidak disampaikan akan ilmunya. Barulah sempurna ilmu yang kita pelajari. Walaupun contohnya, tuan-tuan, kita dah mengetahui, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, contohnya kita belajar bab apa? Seabdal-abdal kita beristighfar ni bila, tuan-tuan? Contoh. Seabdal-abdal kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Contohlah yang paling mudah. Seabdal-abdalnya bila? Iaitu pada waktu sahur. Sautul ladzi yastaghfiru bil ashar. Di antara suara yang disukai oleh Allah, selain daripada suara bacaan Quran, selain daripada suara ayam berkokok ataupun suara haiwan-haiwan yang lain, di antara suara yang disukai oleh Allah adalah suara orang yang beristighfar pada waktu sahur. Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 17 dan 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'una wa bil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa tu tandanya apa? Tidurnya sedikit sekali. Dan menjelang waktu sahur mereka memohon ampun. Senang cerita waktu sahur ni kalau kita puasa, sunat sahur kan? Buat dapat pahala, tinggalkan rugi. Walaupun seteguk air, minumlah. Walaupun sebiji tamar, makanlah. Rugi ni kalau tak bersahur. Jadi waktu sahur tu lebih kurang setengah jam sebelum waktu subuh. Di antara ibadah yang paling baik sekali, banyakkan istighfar. Bukan setakat untuk diri kita, kalau boleh untuk kedua ibu bapa kita, kalau boleh istighfar untuk sekalian muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Lepas subuh, dah sembahyang. Sebelum subuh, kita bangun 4:30, sembahyang tahajud, sunat taubat, sunat hajat, tutup sembahyang witir contohnya. Ada waktu lagi sebelum nunggu waktu subuh, jangan main gepeng dulu. Yang cakap ni kadang-kadang main gepeng, main Facebook dulu ya. Kadang-kadang bangun tidur,
Yang dibuka apa? Gepeng dulu, tengok WhatsApp, hijau mana hijau yang biru, itu saya lah tuan-tuan, tidak. Tengok Facebooknya dulu, Patutnya bangun tidur, kita sebut Alhamdulillah dulu. Sunat basuh tangan dulu 3 kali sebelum buat sesuatu. Jadi selepas kita sembahyang witir contohnya, ada waktu lagi nak menunggu waktu subuh, di antara amal ibadah kita banyakkan istighfar, itu waktu terbaik. Walaupun waktu istighfar ni bila-bila masa boleh, tapi waktu sahur itu waktu terbaik kita beristighfar. Di antara suara yang disukai oleh Allah. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ulang banyak kali. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau tak bacalah penghulu segala istighfar tu, wah lagi bagus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi zambi fafilli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ora apal Ustaz, ya astaghfirullahalazim. Setidaknya gitulah. Orang iso juga, ya aja dadi wong, ya. Pendek je kan. Jadi kita dah tahu tu, tapi kita tak amal, rugi. Kalau dah amal, sampaikan. Setidaknya sampaikanlah pada isteri kita, anak-anak kita, supaya dapat amalkan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan hadirin hadirat, yang boleh menaikkan darjat seseorang itu, tuan-tuan, pertama tadi nuntut ilmu. Kata Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi, yang kedua yang boleh menaikkan darjat seseorang itu, banyakkanlah bersedekah. Ya, banyakkan apa tuan-tuan? Banyakkanlah bersedekah. Bersedekah ini banyak itu tak semestinya kuantitinya tu besar. Banyak bersedekah tu kata Imam Junaid Al-Baghdadi bukan semestinya kuantitinya besar. Mesti masukkan RM100, RM1,000. 1K, 1 juta. Bukan begitu. Maksudnya banyak bersedekah itu, maksudnya istiqomah bersedekah. Walaupun sedikit, tapi selalu itu lebih baik daripada banyak cuma sekali, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Saya terbaca di dalam kitab Nasahul Ibad yang telah disusun oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat Nabi dan bapa mertua Rasulullah, dan di antara sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah masuk dalam surga. Apa peringatan Sayyidina Abu Bakar ni? Ada 7 kerugian orang yang bakhil. Ya. Orang yang bakhil, orang yang lokek. Bukan setakat orang ramai, untuk dirinya pun dia lokek. Ada orang yang dengan orang dia lokek, untuk dirinya tak lokek. Ada orang untuk diri dia pun lokek, lagi untuk orang lain. Nak makan tom yum pun, saya nak tom yum kosong, kuah aje. Oh, padahal duit ada. Untuk diri dia pun lokek. Untuk orang lain lagi jangan cerita. Ini memang tak kaya jering betul ni. Ingat, kata Sayyidina Abu Bakar akan menimpa 7 kerugian orang yang bakhil. Pertamanya, tuan-tuan, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar? Ayyamuta fayarisuhu mayyubzilu malahu wa yunfiquhu li khairi ma amarallahu ta'ala. Apa kata Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan? Orang yang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada 7 perkara ini. Ni kita takut ni. Tidak terlepas daripada salah satu 7 perkara ini. Mungkin lebih. Pertamanya, orang yang bakhil ni ditakuti apa? Tatkala dia sudah meninggal dunia, hartanya diwarisi oleh orang-orang yang menghabiskan harta dan membelanjakan untuk sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah.
Dalam masa hidupnya dia cari harta sampai tinggalkan sembahyang, contoh. Dalam dunianya dia mencari harta sampai tak dapat bezakan mana yang halal, mana yang haram. Dalam masa hidupnya cari harta sampai tak campur dengan masyarakat, contohnya. Dalam masa hidupnya nak cari harta sampai tak ambil tahu. Terus mati terus. Sampai tak ambil tahu istrinya solat ataupun tidak, contohnya. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apabila harta yang ditinggalkan itu, kita dah kumpulkan harta sebanyak mana yang mungkin, kemudian bakhil, rupa-rupanya di antara kesan-kesan kalau kita bakhil, dikuatiri hartanya itu diwarisi oleh waris yang tidak beramal soleh. Bukan waris yang soleh ataupun solehah. Sebab itu tuan-tuan, hadirin hadirat, saya dah nyatakan yang lepas. Ingat lagi tak tuan-tuan? Ada 4 wasiat yang perlu kita buat pada waris-waris yang terdekat. Kita masih hidup ni, kalau boleh kata alim ulama, buatlah 4 wasiat ini kepada waris yang terdekat. Tuan-tuan, siapa yang terdekat dekat rumah? Isteri. Ya? Kalau tak ada isteri, mungkin anak. Pesan 4 perkara ni kalau boleh. Wasiat. Yang pertama, pesan apa? Contohnya kalau isteri lah. Nisa ya. Azan-azan dulu, kita sambung sikit lagi. Sampai wasiat ya. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La la Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه المدينة اللهم صل قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصلاة العالية الرفيعة وبعصمكم محمود الذي وعده إنك لتخلف الميعاد. Sikit lagi.
Apabila seseorang itu di dunia, kata alim ulama, berwasiatlah kepada orang yang terhampir 4 perkara. Contohnya tuan-tuan yang paling hampir ni rumah siapa? Wong rumahe contohnya. Nek wedok lanang nek wis rondo mungkin anak nek duda pun mungkin anak kan. Wasiat 4 perkara. Pertama, contohnya lah kalau wasiat pada istrinya, yang sekiranya ditakdirkan abang pergi dulu, abang nak pesan sikit ni yang, kalau nak nangis jangan nangis meratap-ratap. Ya, ingatkan, kalau nak nangis jangan meratap. Nangis biasa-biasa cukuplah. Abang dah tak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Gitu okeylah. Jangan meratap-ratap. Apa? Kenapa tinggalkan kita? Kita nak hidup dengan siapa? Menjerit-jerit contohnya lah. Bertambah keras siksaan abang dalam kubur. Abang dah bagi tahu ayang tau ni. Kalau ayang buat juga, tanggung sendiri tau. Pesan. Dah pernah sampai ya? Dah sampai pesan tu? Belum. Balik nanti cakap. Sedih-sedih sikit gitu lah. Oh, abang aku ni buang tebiat dekatnya ni. Yang kedua, pesan apa kepada waris? Sekiranya abang pergi dulu, jangan lupa besok kalau yang solatkan jenazah abang, kalau boleh jangan kurang 40 orang. 100 orang lagi bagus yang. Abang memang tahu masa hidupnya malas nak pergi ngelayat. Mungkin ramai yang tak sembahyangkan jenazah abang. Ayang tolonglah suruh siapa-siapa cari tapis-tapis ke datang sembahyangkan jenazah abang. Walaupun seorang 2 orang boleh. Tapi kalau 40 orang, insya-Allah dalam hadis Nabi ada menerangkan, kalau disolatkan jenazah itu 40 orang yang benar akan akidahnya, maka akan diampunkan dosa-dosa si mati, dimakbulkan akan doanya, dan mudah mendapat syafaat daripada Allah. Lagi 100 orang. Dan pesan lagi, dan yang mengimamkan solat jenazah abang, kalau boleh waris abang yang terdekat. Kalau ada anak, biar anak abang yang mensolatkan jenazah. Tapi pengalaman saya tuan-tuan, anak yang mampu mengimamkan solat jenazah ayahnya atau ibunya, biasanya anak itu memang kaki solat. Maksudnya anak itu memang sering tidak mengabaikan solat fardu 5 waktu dan rajin pergi masjid. InsyaAllah dia mudah mengimamkan. Kalau solatnya pun cemplam-cemplung berarti. Kadang solat, kadang ora, kon ngimam ke, oh memang sukar. Lagi-lagi kalau tak ada ilmu, ya lagi susah. Nombor 3, apa wasiat? Ini sunan. Sekiranya abang mati dulu, kuburkanlah dekat mana abang meninggal. Kalau kat Bukit Pasir, dekat Masjid Bukit Pasir lah contohnya. Tapi jangan pula minta yang bukan-bukan. Ninggalnya dekat Bukit Pasir, kuburkan abang dekat perkuburan Bakek sana. Itu memang tak patut lah. Mati Bukit Pasir, minta kat perkuburan Bakek sana. Ataupun kuburkan dekat sebelah arwah mak. Maknya dah meninggal 20 tahun, keliling penuh kubur. Takkan kubur orang lain surgali. Dan yang keempat, ni wasiat. Besok sekiranya abang meninggal, terlebih dahulu, harta yang sebelah sana abang dah bagikan alung. Harta yang paling bilang 2 ekar untuk angah, dan ayang abang dah bagi dekat tongkang pecah 2 ekar. Ada berapa tanah lagi abang tak sempat nak namakan ni, dia akan jadi harta pusaka. Abang ingatkan, bagi cara faraid. Dan abang ingatkan, belanjakan harta yang abang tinggalkan ini pada jalan yang diredai oleh Allah. Itu pesan. Kalau boleh jangan lupa titipkan pahala untuk arwah abang. Kita masukkan tabung RM10, niatkan pahalanya untuk arwah mak bapak kita. Kita sebagai anak niatkan tu pun dapat pahala. Pesan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang bakhil dikhawatiri nanti meninggalkan waris yang tidak soleh atau salihah, yang bakalnya menghabiskan harta pusakanya. Itu yang kita takut. Nombor 2, orang yang bakhil tuan-tuan, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dikuatiri au yusallitullahu alaihi sultanan hairan fayakhudhuhu ba'da taslili nafsihi. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pemerintah yang zalim yang akan merampas seluruh harta orang yang bakhil itu. Dan membuat orang bakhil itu terasa terhina, menjadi miskin sama sekali. Kalau orang tu bakhil, kata Sayyidina Abu Bakar,
mungkin yang pertama dapat waris yang menghabiskan harta. Yang kedua mungkin diambil oleh pemerintah yang zalim, dirampas hartanya. Contoh. Dan yang ketiganya apa dia tuan-tuan? Au yuhayyiju syahwatan tufsidu alaihi malahu. Dia akan dikuasai oleh syahwat yang akan menghancurkan hartanya. Dalam masa hidupnya dia ada harta bakhil sangat. Tapi dia tak dapat mengawal hawa nafsunya. Contohnya dia main judi. Dengan main judi, sekelip mata hartanya habis sekaligus. Itu mungkin satu kerugian bagi orang yang bakhil, kata Saidina Abu Bakar. Dan yang keempat, akan muncul idea di dalam orang bakhil itu mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi, dirikan hotel-hotel, duitnya dilaburkan. Dirikan hotel, contohlah rumah tumpangan, pusat peranginan. Zakat pun tidak, sedekah jauh sekali. Adik-beradik minta tolong, tak pandang langsung. Dia buat binaan-binaan yang tinggi. Tetapi akhirnya Allah Ta'ala gegarkan. Gempa bumi, habis semua, ranap sekelip mata. Itu mungkin di antara balasan orang yang bakhil. Nombor 4. Nombor 5. Saya cakap bahasa Melayunya je lah. Yang nombor 5. Orang yang bakhil tidak mustahil, kata Saidina Abu Bakar As-Siddiq, dia akan ditimpa salah satu musibah dunia. Contohnya musibah dunia masa hidupnya, ya Allah. Masukkan tabung, ingatkan duit RM2, termasuk RM20. Aduh, dicongkil tabung tu. Bukanlah dia susah, banyak duit dicongkil. Berkira betul. Contohnya. Kasih cucu 2 orang, duit RM1 dia koyak, kau ambil sebelah-sebelah. Contoh. Ada orang macam tu, contohlah. Berkira betul. Tidak mustahil Allah Ta'ala timpakan, satu peringatkan Saidina Abu Bakar, ditimpa musibah tenggelam, kebakaran, ataupun kecurian. Jangan pula nanti jirannya rumahnya terbakar. Engkau ni bakhil sebenarnya. Sebab kau tak baca dalam kitab Nasuhul Ibad. Jangan. Ini satu peringatan. Bukan nak menghukum orang. Bukan kerja kita. Bukan kerja kita. Nombor 6. Nombor 6 ni pun satu ingatan bagi kita. Saking nak simpan duit, simpan harta. Gula pun, jaga betul. Makan tom yam pun nak kuah aja. Isi tak nak. Contoh. Memang jaga betul. Saking bakhilnya itu. Mungkin ditimpa yang ke-6, kata Saidina Abu Bakar Siddiq, au yusibu lahu nukbatun dunya min kharaq. Dikuatiri yang ke-6, dia akan timpa penyakit-penyakit kronik sehingga dia menghabiskan hartanya untuk mengubati penyakitnya. Contohnya tuan-tuan masa hidupnya lokek betul, simpan duit banyak-banyak, dengan isteri pun lokek, isterinya minta kopi, sekilo dibelikan 100 gram aja, contohnya lah. Memang berkira betul. Di mesin pun minta balik contohnya. Memang banyak. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji ditimpa sakit, dan akhirnya harta yang banyak yang disimpan sampai ikat perut, sampai dia lukit dan sebagainya, sampai tak keluarkan zakat, akhirnya dihabiskan, dibelanjakan untuk mengubati akan penyakitnya. Itu kata Saidina Abu Bakar. Dan yang akhir sekali, yang ke-7, dia akan memendam hartanya di suatu tempat, lalu lupa dan tidak boleh menemui semula. Ini pernah dulu, orang-orang dulu belum ada bank, simpan dekat contang tu contang. Macam mana pot melo ke apa dimasukkan, ditanam dekat bawah rumah. Kelaleng di terlupa. Dia taruh kat mana digali-gali tak jumpa. Saya pernah dulu tuan-tuan ambil upah bersihkan gedobok pisang. Pisang tu tak pisang. Kelapa tu kalau daun tua dia boleh gugur sendiri. Kalau daun pisang dia dah tua tak boleh gugur sendiri. Dia ngelepres gitu kan. Jadi kita potong dengan parang. Tiba-tiba bawah pokok pisang ada tin melo. Saya buka dalamnya 50, 100. Harta karun. Saya cakap rupa-rupanya tuan rumah dia simpan duit bawah pokok pisang.
Baik saya cakap. Kalau tak, hilang juga dibuat je tu. Mungkin dia kan lokek simpan dalam tanah, lupa diletak dekat mana. Sekelip mata hilang. Itu kata Saidina, apa ni? Kata Saidina Abu Bakar Siddiq. Jadi saya rasa setakat itu saja yang saya terangkan tadi. Ada 4 perkara yang dapat menaikkan darjat, kata Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi. Pertama, rajin-rajin untuk ilmu dapat naikkan darjat. Nombor 2, banyakkan bersedekah. Nombor 3, jangan sombong. Jadilah orang yang tawaduk, akan menaikkan darjat seseorang itu. Dan yang keempatnya, yang dapat menaikkan darjat seseorang itu, hendaklah mempunyai wahusnul khuluq, mempunyai akhlak yang mulia. Jadi setakat itu saja. Kalau ada silap dan salah, harap dapat dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma a'ti Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.